والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dengar suara saya? Boleh dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah ada orang jawab salam tu, saya dengar tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur atas kurniaan Allah SWT kepada kita, yang mana kita masih lagi dalam kesibukan kita di muka bumi ini. Kita diberikan satu rezeki untuk kita meluangkan masa dalam perkongsian ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan minta maaf lah, mengucapkan minta maaf pada minggu lepas sebab keadaan tidak mengizinkan. Okay. Tak berapa nasihat sikit lah, batuk ke minggu ni. Alhamdulillah, rasanya kita dah boleh untuk meneruskan pada tajuk yang seterusnya, dan saya rasa kita dah berada pada kelas-kelas hujung. Okay, bila saya tengok balik, insyaAllah pada malam ni kita nak cover banyak sikit. So kita tak sentuh benda yang mendalam sangat. Dan last kali kita akan membincangkan ibdal dan i'lal. Dan saya jangka mungkin ibdal dan i'lal ni max pun kita akan buat 3 kelas lah. Max. Kiranya kita ada lagi. Kalau saya jangka kalau nak cepat kita buat 1 kelas sahaja ibdal dan i'lal. Tapi mungkin kalau kita nak tulis-tulis apa benda, tanya soal bagi semua betul-betul faham, mungkin dalam 2 ke 3 kelas, tergantung pada kita punya perbincangan macam mana. Kita punya pace perbincangan. Jadi Alhamdulillah, saya rasa niat saya bawa bincang dengan penganjur untuk kita khatam sebelum tahun baru. Alhamdulillah, insyaAllah tercapai lah kot, insyaAllah. Jadi saya harap semua yang pada beram ni bila dapat bertahan untuk 2 kelas lagi, insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan meneruskan perbincangan kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tajuk yang seterusnya, iaitu An-Nasb. Pada yang lepas kita dah membincangkan tentang tasghir. Okay? Kita dah belajar tentang tasghir. So kita dah tengok beberapa situasi. So kita tahu basic pada tasghir dia ada 3 biniyah, 3 abniyah. Kita ada 3 abniyah. So perkataan-perkataan tertentu perlu dimasukkan dalam dijadikan apa? Dijadikan mengikut binaan-binaan yang tersebut. Cuma suka saya untuk menceritakan satu ataupun memperkenalkan kepada antum semua satu istilah yang dipanggil sebagai tasghir at-tarkhim. Tasghir at-tarkhim. Okay. Tasghir at-tarkhim tu lebih kepada apa yang kita bincangkan pada dia punya perincian. Tasghir at-tarkhim ni adalah kita tengok perenggan yang bawah sekali tu, yang tu, wa ma siwa ma sabaqa tuhdhaf minhu al-ahruf az-zaidah.
Hak tu nama lain dia adalah tasghir at-tarkhim. Just nak maklumkan kepada antum, so kalau jumpa dengan tasghir tarkhim ni tak adalah terkejut. Ataupun dia perbincangan ni je. Okay, so tasghir ada dengan, lepas tu ada satu nama lain tasghir tarkhim. Tasghir tarkhim apa ni yang ni? Dia buang huruf-huruf zaidah. Sehingga tinggallah huruf tu jadi 4 ataupun ada yang kata sampai 3. Okey, itu kita dah tengok pada perbincangan yang lepas. Okey, baik, pada malam ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan nasab. Ada siapa nak baca ke? Ana Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An-nasabu wasmun zida fi akhirihi ya'un musyaddadatun tadullu 'ala an-nasabi ka hijaziyyun. Qa'idatuhu al-'ammatu idafatu ya'in musyaddadatin duna taghyiril mansubi ilaihi ka ilmun wa ilmiyyun wa najdun wa najdiyyun wa nahwun wa nahwiyyun wa tuhdhafu minal mansubi ta'u ta'nithi ka makkatu wa makkiyyun wa ya'un nasabi ka syafi'iyyu wa syafi'iyyun. Bismillah. Baik, syukran. Jazakallah khair pada sahabat kita yang membaca tadi. Jadi nasab. Okey. Nasab ini merupakan tajuk yang terakhir. Kalau kita perhatikan daripada awal perbincangan kita, so perbincangan kita menjurus ataupun lebih kepada perbincangan tentang fi'il dan isim secara berasingan. So ada beberapa perkara yang khusus untuk fi'il sahaja dan ada beberapa perbincangan tentang sarf yang khusus untuk isim. Dan ini adalah tajuk perbincangan yang khusus tentang isim yang terakhir. Okey, lepas ini kita akan tengok perbincangan yang melibatkan, yang berlaku pada kedua-dua belah pihak, iaitu pada pada fi'il dan juga pada isim. An-nasab. An-nasab ni ia adalah isim. So ini berkenaan dengan isim. Yang boleh kita bagi nasab adalah isim sajalah. Kita tak boleh nak jadikan fi'il, jadikan dia fi'il nasab, tak kena. Isim nasab ada. Wa ismun zida fi akhirih. So isim yang mana ditambah di akhir isim tersebut, perkataan isim tu ditambah kat hujung dia ya musyaddadah. Yang mana ya musyaddadah ini menunjukkan kepada nasab. Nasab ni maksudnya kita macam nasab ni kita kata intimak kita kepada sesuatu. Intimak tu maksud kita punya apa? Keberkaitan kita dengan tentang sesuatu. Ada yang sebut nasab kan? Nasab. Ada yang panggil nasab ni juga sebagai al-idhafah. Dia panggil sebagai idhafah, nama lain. Pada nasab ada yang panggil sebagai al-idhafah juga. So itu just orang lama-lama lah guna. Istilah-istilah ada yang digunakan selain nasab. Ada juga yang sebut sebagai nisbah ataupun nusbah. Nasab, nisbah, nusbah ataupun idhafah tu nama lain. Tapi tajuk perbincangan sama. Okey. Contoh dia adalah hijazi. Contoh dia adalah perkataan hijazi. Contoh macam kita nak kata kita ni intimak kita kepada Malaysia ataupun kita ni orang Malaysia daripada perkataan Malaysia, iaitu nama negara Malaysia, kita tambahkan ya kat situ. Jadi Malizi. Kita buang alif maksurah kat situ. Kita buang alif kat hujung ni, maksurah alif hujung kita buang dan kita jadikan ya tersebut sebagai berbaris sabdu Malizi. Wa qa'idatuhu al-'ammah idafatu ya'in musyaddadatin duna taghyiril mansubi ilaih. Ini satu kaedah yang ammah. Kaedah ammah ni maksudnya hampir semua perkataan bila mana kita nak jadikan dia perkataan ataupun isim. Perkataan maksudnya perkataan isim lah.
semua perkataan isim, bila mana kita nak jadikan dia sebagai isim nasab, semuanya hanya perlu sahaja kita tambahkan ya musyaddadah, ya yang bersabdu pada hujung perkataan tersebut. Okey? Tanpa ada perubahan yang apa yang mansub ilaih, apa yang kita nasabkan kepadanya. Contohnya perkataan ilmun, ilmi, ilmun, ilmi. Najdun, najdi, nahwun, nahwi. Nahwun, nahwi. Alright. So, itu kaedah ammah. Ada juga beberapa kaedah yang dipanggil sebagai kaedah khasah, itu bergantung kepada perkataan. Wa tuhadhafu minal mansubi ta'ut ta'nis. Ini yang pertama. Ta'ut ta'nis. Okey. So kita kat sini ada perkataan apa? Makkah. Makkah. So Makkah, kalau kita pakai kaedah ammah, kita hanya sahaja perlu menambah ya musyaddadah kat hujung dia. Jadi Makkati. Okey, betul. Tetapi ada kaedah khasah, ada dia punya, kita panggil ada beberapa kaedah yang kita perlu tatbikkan satu kaedah khasah. Dia nasakh mansukh lah. Kita nasakhkan kaedah ammah ni, ada satu kaedah khasah. Kalau perkataan tersebut ada ta marbutah tersebut perlu dihazaf dahulu, baru saja kita tambahkan ya musyaddadah kat hujungnya. Contoh Makkah jadi Makki. Makkah jadi Makki. Madinah jadi Madani. Madinah jadi Madani. Yang Madinah tu ada lagi kaedah-kaedah yang lebih khas lah. So ada beberapa kaedah. Okey. Kalau nak cakap niswah jadi nisawi. Niswah jadi nisawi, kena tambah waw pula. So ada dia punya kaedah-kaedah dia. Alright. Untuk yang kedua, yang seterusnya ya unnasab. Ini juga merupakan kaedah kaedah khasah yang kedua. Syafi'iyun. Apa sebenarnya yang nak cakap kat sini? Syafi'i jadi Syafi'iyun. Apa yang antum faham? Kalau antum baca ya unnasab ni, apa yang antum faham? Daripada Syafi'i jadi Syafi'iyun. Apa yang dimaksudkan kat situ? Mungkin nasab kepada mazhab. Okey. So apa sebenarnya yang berlaku? Kalau kat sini cakap tu hazaf, apa sebenarnya yang dihazafkan kat situ? Yang pertama sekali, kita perlu tahu Imam Syafi'i, penggunaan Syafi'i itu, Syafi'i yang pertama yang ada pada Imam Syafi'i, dia membawa maksud, dia sebenarnya nasab kepada apa? Okey, Syafi'i yang pertama ni, okey, Asy-Syafi'i, betul tak ejaan? Betul. Malam ni dia takut salah. Betul. Asy-Syafi'i. So, bila kita nak cakap Al-Imam Asy-Syafi'i, so nama Asy-Syafi'i itu sebenarnya dia tidaklah membawa maksud orang yang intimak kepada mazhab Syafi'i, tak. So Syafi'i yang pertama, okay, so kita kat situ kita nampak Syafi'i dengan Syafi'iyun. Syafi'i yang pertama adalah Imam Syafi'i yang mana menasabkan diri namanya kepada atuk dia. Atuk dia Asy-Syafi'i, atuk moyang dia lah, keturunan dia. Okey, Asy-Syafi'i, nak mengatakan dia ni ada nasab kepada orang yang bernama Syafi' ataupun saya tak ingat apa dia punya ni. Itu yang pertama. So kalau kita nak mengatakan kita ini orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Okey? Okey, kalau kita nak cerita orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, kita hanya perlu menambahkan satu lagi ya musyaddadah. Betul tak? Betul tak betul? Kaedah ammah ni. Betul. Faham tak ni? Faham tak? Boleh follow tak? Boleh tak? Boleh. So, kalau ikut kaedah ammah,
kita ni nak kata kita ni bernasab ataupun kita nak intisab kepada mazhab Syafi'i. Okey, yang perkataan Syafi'i itu pun ada yang nisbah. Kita pula nak bernisbahkan kepada Syafi'i itu, kita kalau ikut kaedah amal kita hanya perlu tambah ya musyaddadah. Tetapi ada kaedah kata pertemuan ataupun berhimpunnya ya sebanyak empat huruf ya yang berhimpun pada satu tempat adalah tidak elok, tidak digalakkan. Oleh itu apa yang berlaku adalah ya yang ataupun ya musyaddadah yang pertama kita akan hazafkan dia. Maksudnya ya yang dinasabkan kepada atuk tu kita buangkan dia, and then kita tambah ya yang seterusnya, iaitu yang menunjukkan kita intisab kita kepada Imam Syafi'i. Okey, jelas tak? Sebab tu dia kata kita kena buangkan ya nasab. Ya nasab yang mana yang kena buang? Ya nasab yang pertama ni. Nampak? Nampak Ustaz? Boleh ni tak ada titik tak. Okey. Ada soalan Jelas Jelas Ustaz, jelas. Alright. Tak ada soalan? Okey, itu adalah antara beberapa kaedah khasah. So kalau ikutkan dalam buku lagi banyaklah kaedah-kaedah khasah yang berkaitan dengan nasab ini. Contohnya kenapa dipanggil al-khitab al-malaki. Mana sana padam dulu. Al-khitab al-malaki. Al-malaki. Kat sini sebenarnya macam mana lam tu berbaris atas. Itu ada persoalan juga. Okey. Itu pun ada soalan. Dan banyak lagi lah, ada beberapa kaedah-kaedah khasah. Itu perlu kepada satu kelas yang panjang lah untuk kita tengok satu persatu. Okey, jelas ya? Kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan masuk kepada tajuk yang baru dan merupakan tajuk yang terakhir ataupun kisim bahagian yang kelima pada buku, iaitu bahagian terakhir, tasrif al-mushtarak. Perubahan yang berkongsi di antara fi'al dengan isim. Mana hukum ni kat fi'al ada, dekat isim pun ada. Okey. So pada yang ini ada siapa nak baca ke dulu? Saya baca Ustaz. Tafadhal. Al-qismul khamisu at-tasriful mushtarak. في هذا القسم الكلام على أحكام تصريفية تعم الأسماء والأفعال وهي تعم أسماء betul ke? تعم الأسماء تعم أسماء betul saja ke? Okey, terus تعم الأسماء والأفعال وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. So ini merupakan yang terakhir. Dan satu lagi saya lupa nak maklumkan tentang nasab ni. Sorry, saya terlupa. So nasab ni juga, perkataan nasab ni kadang-kadang dia boleh beramal sebagaimana sifat musyabahah. Maksudnya apa? Maksudnya contoh perkataan Zaidun Qurasyiyun abuhu. So ini dia punya i'rab dia lah. Qurasyiyun abuhu. Kenapa abuhu ni jadi abuhu? Disebabkan oleh beramalnya isim nasab ni. Okey. Beramalnya isim nasab sebagaimana sifat musyabahah. Ini lebih pada nahu lah. Okey.
saja nak highlightkan had tu. Alright. So yang terakhirnya adalah merupakan perbincangan tentang hukum-hukum tasrif. Okey, tengok ini pun tasrifiyah ni dia juga apa, dia juga dah jadi nasab. Tasrifiyah. Dia kalau nasab dia kena ikut dia punya ni nahwu lah, dia ikut dia punya jantina ataupun dia ikut kepada apa yang disifatkan kepadanya. Okey, kalau yang ahkam tu kita kata dia muannas, jadi tasrifi ia akan ditambah ta marbutah. Yang mana hukum-hukum tasrif ini meliputi ataupun secara umumnya yang merangkumi, mencakupi asma' dan juga af'al. So kita ada al-imalah, kita ada al-idgham, wal-iltiqa' sakinain, hamzatul wasl, i'lal wa ibdal. Kita akan tengok insya-Allah pada hari ini kita cuba nak habiskan sampai hamzatul wasl, dan terakhir ni kita akan akhiri dengan i'lal dan ibdal, yang mana i'lal dan ibdal saya rasa perlu tulis banyak sikit lah. Perlu tulis banyak sikit. Baru antum semua mungkin insya-Allah lebih jelas. Okey, siapa nak baca? Saya sambung Ustaz. Tafadhal, bismillah. Al-imalatu hiya nutqul fathati bainal fathati wal kasrati nahwu ni'matun wa nutqul alifi bainal alifi wal ya'i kayakhsha wa tumadul fathatu jawazan bi thalathati mawadi'a awal qabla ta'i ta'nits fil waqfi nahwu rahmah wa qabla ar-ra'i idza kusirat wa lam tusbaq biya'in nahwu bisaharin wa qabla al-alifi idza kana laha alaqatan biya'in aw kasrin wa hadha yastalzamu imalat al-alifi ba'daha nahwu al-huda wa malhan wa baya'a wa malika ba'a. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imalah ni secara dari sudut bahasanya daripada perkataan amala yumilu kan, maksudnya dia kecenderungan, dia cenderung. Okey. Imalah. Okey, imalah dia cenderung, maksudnya dia pergi lebih berat kepada dia cenderung kepada mana. Jadi dari segi ta'rif yang diberikan oleh kita punya musannif, dia kata imalah ni merupakan sebutan. So bila kata sebutan ni, imalah ni sebenarnya hukum lebih kepada hukum bunyi. Okey. Kalau daripada zahir ataupun dari cara kitabah, kita tak nampak kesan imalah tu kat mana. Okey. Kita nampak kesan imalah tu kat mana. Sorry. Kalau dalam Quran untuk qiraat kita Hafs dan Asim, kita ada satu tempat saja, tak silap saya. A'udzubillahi bismillahi majriha wa mursa majriha, itu adalah imalah. Tapi kalau dalam qiraat yang lain, kita ada jumpa sebagai contoh ada qiraat yang membaca surah Wadduha sebagai Bismillahirrahmanirrahim Wadduha. Dan kalau kita perhatikan antara contoh biasanya ahli Syam ataupun orang Arab yang berada pada negara Syam, contohnya Syria, Lebanon, okey. Mereka ni memang cakap bunyi meleweh sikit lah, ataupun kita panggil imalah dia kuat. Contohnya Syekh Sa'id Ramadan Buti rahimahullah, okey, Syahidul Mimbar. Kalau tengok video rakaman Syekh Sa'id Ramadan Buti tentang muhadarat atau ceramah-ceramah, kita boleh nampak imalah. Okey, imalah Syekh Sa'id Ramadan Buti itu kita nampak. Syekh Sa'id Ramadan Buti asal bukan orang Arab, asal orang Kurdi. Bapa Syekh Sa'id Ramadan Buti berpindah daripada Turki pergi ke Syria atas keadaan semasa di Turki yang beliau tidak senang, okey, untuk hidup kat situ. So berpindah ke Syria, kat situlah Syekh Sa'id Ramadan Buti membesar. Nampak dia cakap kadang arba'i, kelate, macam tu, kelate, arba'i.
Lebih kurang lah, saya tak erti sangat. Okay. So nak kata imalah ni lebih kepada kesan. Imalah ni lebih kepada kesan bunyi daripada kesan yang kita nampak pada kitabah. Okay. So nak katanya, imalah ni juga pada zaman dahulu, iaitu ketika zaman Nabi Muhammad SAW pun ada sebenarnya beberapa kaum Arab atau ada beberapa puak-puak Arab yang menggunakan imalah dalam sebutan mereka. Contohnya daripada Bani Tamim, Asad, Qais, Ammah, orang Najd, kebanyakan orang Najd. Orang Hijaz, jarang mereka yang guna imalah. Sikit saja yang menggunakan imalah. Okay, contoh sekali lagi saya ulang. Ashab Banu Tamim, Asad, Qais dan rata-rata kebanyakan orang Najd. Najd ni satu kawasan yang besar. Lepas tu orang Hijaz, hanya sedikit daripada mereka yang menggunakan imalah dalam perbualan mereka atau dalam sebutan mereka. So, imalah ni sebenarnya adalah kita menyebut fathah tu, tetapi kita tak bunyi dia fathah secara jelas. Dia di antara fathah, ini yang pertama lah, di antara fathah dengan kasrah. Contoh kita kat sini kat mana sebenarnya kita nak highlightkan, kita punya highlight dia adalah kat huruf mim tu. Huruf mim Huruf mim. Jelas huruf mim. Huruf mim tu, okey, dia kata kita nak sebaca huruf ni'mah ni, okey, sebenarnya kita boleh, kat situ kita boleh baca secara imalah. Okey, imalah di antara fathah dengan kasrah. So kalau kita baca fathah, ni'mah. Itu jelas, ni'mah. Kalau kasrah, ni'mih. Ni'mah, ni'mah. Jadi antara ni'mah dengan ni'mih, ni'mah, ni'mah, ni'mah. Macam tu. Ni'mah. Macam tu lah sebutan ni. Ni'mah. Okay. Itu yang pertama, iaitu kita nak sebut nak sebut perkataan yang berbaris fathah. Seterusnya kita nak menyebut huruf alif. Yang mana sebutan alif itu di antara alif dengan ya. Contohnya perkataan yakhsha. Yakhsha. Yakhsha kalau kita biasanya macam contoh wadduha, kata wadduha dalam surah ad-duha, wadduha kita kita punya qiraat Hafs dan Asim kita baca wadduha. Tetapi ada beberapa qiraat yang dia membaca alif maqsurah kat ujung tu di antara alif dengan ya. Kalau kita baca secara dengan alif, wadduha. Kalau kita baca dengan ya, wadduhi. Kan? Wadduha, wadduhi, wadduha. Di antara alif dengan ya. Wadduha. Jelas Boleh? Kayaknya kalau ni'mah ni. Ni'mah. Dia tak bunyi yang huruf tak marbutah tu ke dia boleh sebut ni'matun. Nanti kat bawah ni kita akan tengok. Okey, kita akan tengok beberapa tempat yang mana kita diharuskan untuk membaca imalah. Kita akan tengok. Sebenarnya saya teruskan untuk menjawab soalan daripada saudara kita, daripada ustaz kita. Wa tumalul fathatu jawazan fi thalathati mawadhi'a. Yang pertama, qabla ta'nis fil waqf. Maksudnya ketika mana kita nak waqafkan ta marbutah tu. Biasa kalau kita waqafkan kita akan baca ni'mah. Adalah ni'mah ataupun rahmah. Tetapi kita diharuskan juga, bukan diharuskan, kita boleh dibenarkan, bukanlah diharuskan. Kita dibenarkan untuk imalah kat situ. Ketika mana waqaf. Bukan kita sambung tak jadi. Ketika mana kita waqaf. Rahmah. Ni'mah. Sebab tu kita dengar ada yang sebut arba'in. Kelata. Apa macam tu lah. Saya tak erti. Sebab saya tak hidup dengan orang Lubnan, tak hidup dengan orang Syam. So saya tak dapat dia punya sebutan tu. Saya kalau tanya orang Morocco tak ada pula yang imalah sangat. Kat sana dia orang keras, kelata. Macam tu dia lebih macam nak tafkhim. Arba'ah. Kelata. Macam nak tafkhim kat situ. Okey? Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, qabla ra'. Idza kusirat wa lam tusbaq biya.
Okay. So huruf yang berada sebelum ra, yang mana huruf tersebut huruf ra yang berbaris bawah. Okey, huruf ra yang fathah, okey fathah. Fathah tu dia datang sebelum huruf ra yang berbaris bawah dan tidak didahului dengan huruf ya. Tidak didahului dengan huruf ya. Contohnya sahar. Okey, bisa harin. Kita selain kita baca saharin tu bisa harin, bisa harin, bisa hair. Kita boleh baca macam tu. Okey, dan ini yang terakhir. Okey, ini yang terakhir. Qabla al-alif idza kana laha 'alaqatun bi ya'in aw kasrin. Ini istizam alif imalah. Imalatul alif. Ni kat sini kita imalatul alif. Kat sini imalatul alif. Uday, macam tu. Malha, bai'a, malika, bai'a. Macam tu. Bai'a. Okey, lebih nampak asar kat sini, asar sauti daripada asar kita ambil. Allah Ta'ala alam. Kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya, iaitu al-idgham. Ada siapa nak baca? Ada siapa nak baca? Tak ada ke? Sambung Ustaz. Tafadhal, silakan baca je. Saya tak tahu yang lain mana. Terus baca. Al-idghamu huwa ja'ala harfaini Ja'alu harfaini harfan wahidan musyaddadan ka kulli fatantiku kulli Fatuntaq. fatuntaku kulli wa yajibul idghamu fi mawadi'a minha al-mithlani as-sakin Al-mathalani. Masal dia sama. Masalan. Okey, terus. al-mathalani as-sakinu awwaluhuma nahwu hazzin wa qaddama wan nunu sakinatu qabla hurufi yarmuluna nahwu lan yuhmila min rabbika wa yajuzul idghamu fi mawadi'a minha al-mathalani mutaharrikani fi kalimataini nahwu Sorry, bukan masalah al-mithlani. Sorry. al-mithlani Al-mithlani. al-mithlani mutaharrikani fi kalimataini nahwu ja'ala lakum wa ja'al lakum wa kataba bil qalami wa katab bil qalami wa mithlani fi akhiri mudhari'in majzumin aw fi'li amrin kaman yarmadda Man yartadda. wa man yartadid Mhm. wa gudda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idgham. Idgham ni dia punya kata apa? Sinonim ke nah? Sinonim dengan antonim sinonim yang kata lebih kurang muradif dia adalah idghal. Yang mana kita memasukkan huruf kepada huruf yang lain yang kebiasaannya huruf ini sama ada memang satu jenis, maksudnya sebiji huruf tu. So ada dua huruf yang sebiji ataupun huruf yang dia punya sebutan tu daripada makhraj yang sama, lebih kurang samalah. Okay? So idgham. Kita tengok apa yang cuba kalau kita baca yang ni mungkin kita nampak agak tidak teratur sikit. So saya akan rephrase balik.
tak apa kita baca dulu. Al-idgham huwa ja'lul harfaini, yang mana kita menjadikan dua huruf itu harfan wahidan musyaddadan. Harfan wahidan musyaddadan. Sebagai contoh, ka qulli fatumtaq qulli. Okey, yang ini qulli ini tu dua perkataan. Okey, dari segi athar kitabi kita takkan tulis macam qulli macam itulah. Itu tak kena. Okey, kalau dua perkataan ni dia akan kekal macam tu, tetapi sebutan dia seolah-olah dia satu perkataan. Qulli. Macam tu maksudnya. Wa yajibu al-idghamu fi mawadhi'a minha. Nampak? Minha. So dia tak sebut semua, dia kata dia hanya sebut sebahagian sahaja. Al-mithlani as-sakin awwaluhuma. Sorry. Al-mithlani as-sakin awwaluhuma. Nahwu hazzin wa qaddam. Okey. Tapi kita baca dulu. Yang mana dua huruf yang sama, dua huruf yang memang kembar yang sama, huruf yang pertama dia berbaris mati. Huruf yang pertama baris mati. Contoh dia bagi baris tu hazza. So dia kata yang pertama tadi dua huruf yang sama dengan apa contoh satu lagi? Qaddam. Hazza dengan Hazza dan qaddaman. So kita tahu maksudnya kat sini idgham tu dia boleh berlaku sama ada pada satu perkataan sahaja ataupun dua perkataan. Maksudnya macam mana satu perkataan yang ni? Hazza ni merupakan satu perkataan. So pada asalnya ejaan dia adalah macam ni. Okey, hazza. Kemudian disatukan dan jadilah yang berbaris macam ini, hazza. Ini untuk satu perkataan. Ini pula untuk dua perkataan. Asalnya qaddama, tapi tak, kita takhfifkan dia. So instead of kita macam waqaf kat situ, kita ada macam waqaifah lah, macam kita ada satu berhenti sikit. Qaddama. Okey, qaddama, kita qaddama. Dia macam takhfif. Dia tak adalah kita nak perlu berhenti. Jadi kita terus kat sinilah dia punya. Tapi dal yang berbaris mati itu still akan zahirlah, akan muncul pada tulisan sebab dia daripada dua perkataan. Jelas Boleh faham? Boleh, Ustaz. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nun as-sakinah qabla huruf yarmuluna. Okey? Nun sakinah, yang mana nun sakinah ni datang daripada huruf-huruf ni, yarmuluna, iaitu huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, huruf nun. Kita dah belajar idgham kan, dalam tajwid pun kita ada idgham. Kita memasukkan. Kita masukkan. Cumanya kalau dalam tajwid tu kita ada idgham bil gunnah, adanya dengung, adanya bunyi huruf sikit. Ada bunyi hidung sikit dan ada idgham bila gunnah. Itulah. Yang ni semua ni huruf idgham lah ni. Huruf idgham, ada yang bil gunnah, ada yang bila gun. Contohnya lan yuhmal. So dia terus nun sakinah tu seakan-akan tidak ada lah. Dia terus masuk kepada huruf ya. Mir rabbik. Yang ni jelas-jelas dua perkataan. So ini adalah tempat-tempat di mana kita diwajibkan untuk idgham. Okey, ini tempat-tempat yang diwajibkan untuk idgham, dan ada juga tempat-tempat yang kita diharuskan untuk idgham. Okay, contohnya al-mithlani al-mutaharrikani fi kalimatain. So yang tadi yang pertama ni mithlan as-sakin awwaluha. Yang ni kedua-dua perkataan atau dua-dua huruf itu berbaris tetapi pada dua perkataan. Contohnya ja'ala lakum. Kita boleh untuk kita membaca ja'al lakum. Ja'al lakum. Contohnya wa kataba bil qalam. Instead of kita baca wa kataba bil qalam, kita baca wa katab bil qalam, wa katabal qalam. Wa katabal qalam. Okey. Dan saya rasa ini yang ini tempat yang terakhir yang mana kita diharuskan untuk
diharuskan untuk membaca idgham. Okey. Dua perkataan yang mana, dua huruf yang sama, yang mana huruf ini keduanya terletak pada hujung mudhari' majzum ataupun fi'il amar. Contohnya man yartadda. Asalnya man yartadid. Jadi man yartadda. Waghdud. Jadi waghudda. Itu dia punya asalnya ada, kita boleh baca lah. Kita boleh baca sama ada kita baca man yartadda. Kita boleh baca kat situ kita boleh nak idghamkan dia. Contohnya man yartadda, asalnya man yartadid. Waghdud pun kita boleh baca dengan idgham waghudda contoh. Okey? Jelas Jelas Ustaz. So itu untuk idgham. So idgham ni sebenarnya munculnya idgham ni untuk kita takhfif. Sebutan kita tu nampak lebih lembut. Nampak lebih ringan. Tidaklah macam tadi qaddama kan seberat kan. Qaddama kita kena waqaf letak ni wa qaddama. Itu. Alright. So seterusnya adalah iltiqa' sakinain. Yang ni saya rasa satu hukum yang rata-rata kita biasa dengar lah. Okey. Iltiqa' sakinain. Ada siapa nak baca? Saya baca Ustaz. Tafadhal. التقاء الساكنين يجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول أو حذفه في غير مواضع جواز التقائهما، ويجوز التقاء الساكنين في 3 مواضع: عند الوقف نحو المؤمنون والعصر، والكلمات المسرودة عند العد دون إعراب كجيم دال ذال. وإذا كان الساكن الأول لينا والثاني مشددا نحو الضالين وبيت التميم. فإن التقى ساكنان في غير هذه المواضع حذف الأول إن كان مدا نحو قل وبيع وتدعون، وحذف إن كان غير مد كخروج الآن وقالت الإعراب ولم يذهب الرجل ومنكم الخير ومن الله. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iltiqa' sakinain. So biasanya benda iltiqa' sakinain ni kita akan sebut bila mana itu bukan, itu yang baris bawah. Sorry. Saya dah tersilap. Kita apa? Teruskan dulu. Ya, okey, apa isu sebenarnya dalam iltiqa' sakinain ni? So isu dia sebenarnya bila mana bertembungnya dua huruf yang berbaris sakinah, kita kena takhallus. Takhallus macam kita kena hapuskan pertemuan ni tak boleh berlaku di antara dua sakinah. So apa yang kita buat? Sama ada kita memberikan baris kepada yang pertama ataupun kita kena buang. Yang pertama tu fi ghairi mawadhi'i jawazil tiqa'ihima. Okey? So yang ingat so iltiqa' sakinah ni, okey, iltiqa' sakinah ni dia yang pertama dia memang kita nampak kat sini dia macam iltiqa' sakinah ni tidak boleh berlaku lah sebenarnya. Tidak boleh berlaku, tetapi ada beberapa tempat yang dibenarkan ada iltiqa' sakinah. So bila mana kita iltiqa' sakinah itu berlaku dan mana kita tak boleh terima
berlakunya iltiqat sakinain kat situ, so kita kena cari satu solusi untuk mengelakkan dia. Solusi dia sama ada kita tahrik al-awwal, kita bagikan baris yang pertama, ataupun kita buang. Kita buang dia, tapi kita buang dia pada tempat-tempat yang bukan diharuskan untuk bertemunya sakinain. Jadi sekarang kita akan tengok sorry ya. Berangin sikit badan. Jadi kita akan tengok tempat-tempat yang mana kita dibenarkan, yang boleh adanya iltiqat sakinain. Boleh iltiqat sakinain. Ada 3 tempat bolehnya iltiqat sakinain. Contohnya indal waqfi. So waqfan kan waw dengan nun kan dua-dua baris. Sorry. Contohnya al-mu'minun. Kat situ kan iltiqat sakinain. Betul tak? Waw tu baris kasrah, nun pun kita matikan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh waqaf. Waqaf kita kena taskin ataupun kita kena jadikan huruf terakhir itu adalah huruf yang berbaris sakinah. So kat sini tak perlu kita nak buat apa-apa. Okey? Boleh dibenarkan untuk bertemunya dua sakinah. Dan juga perkataan wal asr. Contoh, kita ra tu kita matikan dia. So bila kita matikan dia, walaupun asal ada baris, tapi bila kita matikan dia secara langsung, kita dah bagi ra tu satu baris baru, iaitu baris sakinah, sukun. So bila baris sukun maksudnya ada berlakunya iltiqat sakinah, ada pertemuan dua sakinah kat situ, iaitu huruf sad dengan huruf ra. Tapi kat sini dalam keadaan ini ataupun dalam keadaan waqaf dibenarkan untuk adanya pertemuan. Sebut pertemuan ni ada, teringatlah nasyid pertemuan. Okey, itu yang pertama. Wal kalimat al-masrudah 'inda al-'addi duna i'rab. Contohnya kita nak inilah alif ba ta sa jim ha kha, kita nak bilang inda al-'addi tu. Alif ba ta sa jim ha kha, kat situ boleh untuk berlakunya iltiqat sakinain. Okey? Boleh? Alright. So, yang ketiga, idza kana as-sakin al-awwal laynan, huruf lin, mad lin. Wa tsani mushaddadan. Contohnya ad-dallin. Ad-dallin. Ad-dallin, kalau kita tulis ad-dallin tu, ad-dallin tu sebenarnya ad-dallin macam ni kan, sebab dia kita baru belajar idgham tadi. Sebenarnya macam ni lah. So kat sini, sorry. Okay. Untuk keadaan ini dibenarkan sebab huruf yang pertama walaupun dia mati tetapi adalah huruf lin. So huruf lin bertemu yang mati bertemu dengan huruf yang kedua tu, dia pula musyaddadah. Dia pula musyaddadah yang mana dia telah diidghamkan. Jadi pada keadaan ini dibenarkan untuk berlakunya iltiqat sakinain. Jelas yang ni ataupun sorry. Ada soalan? Tak ada. Sekali lagi dulu Ustaz. Sekali lagi? Okey. Okey, so dia kata apa? Dia kata, apa tah ayat dia? Cuba baca jap. Apa yang ni? Wa idza kana as-sakinul awwalu linan wa tsani mushaddadan. Saya cakap apa? Idza kana al-awwalu sakin linan, huruf lin. Huruf lin ni. Ni. Wathani mushaddadan. Musyaddad. Yang mana huruf yang kedua pula dia musyaddad. So kat sini sebenarnya ada berlaku iltiqat sakinain. Di antara huruf lin iaitu dan juga lam yang ada pada lam yang pertama lah yang ada pada sabdu ni. Sabdu kan asalnya lam, ada dua lam Dua lam. Kemudian jadi satu idgham, kita belajar idgham. Kat sini
dibenarkan untuk bertemunya iltiqa' sakinain tanpa perlu kita memberi baris kepada yang pertama dan juga kita tidak perlu untuk menghazafkan dia. Dia tak perlu, kita tak perlu nak cari satu solution untuk mengelakkan berlakunya situasi itulah. Iltiqa' sakinain ni. Boleh nampak tak? Boleh Ustaz. Okay. Boleh Ustaz, Yes, sir. huruf lin tu yang alif ni ke? Dia huruf lin apa kata saya macam ya, harful lin. Harful lin ni merupakan harfu illah, alif waw ya. Sakin maftuh ma qablahu wal huruf lainah maqam. Okey. Huruf lin adalah huruf illah yang mana huruf sebelum dia berbaris atas. Okey? Huruf lin adalah huruf illah yang sakin, yang berbaris mati dan huruf sebelumnya berbaris atas. Contohnya kat sini dhalin. Jadi alif ni, huruf illah ni kita panggil sebagai huruf lin sebab ni huruf sebelum dia berbaris atas. Dia mati. Cumanya bila dia bertemu dengan bila bertemu dengan juzuk yang kedua daripada perkataan dia iaitu lam ni, so kat situ ada berlakunya iltiqa' sakinain tetapi dibenarkan. So kita tak perlu nak buat apa-apa ni lah, tak perlu nak ambil apa-apa action lah, tindakan untuk kita mengelakkan berlakunya iltiqa' sakinain. Boleh jelas Tengok contoh yang kedua pula, dia bagi apa? Dia bagi Bait Tamim. Bait Tamim. Bait Tamim. Merah pula. Sana. Okay. So, ya ni kita panggil sebagai huruf lin. Kenapa? Yang pertama dia huruf illah yang berbaris kasrah. Huruf illah yang berbaris sakinah ataupun huruf illah yang berbaris mati. Dan sebelum dia adalah huruf yang berbaris atas. Kemudian bertemu pula dengan ta. Okay. Bait Tamim. Bait Tamim. So bila kita baru je belajar idgham tadi, so ta ni, ta bertemu dengan ta, kita boleh nak idghamkan dia. So bila kita idghamkan dia, so secara tak langsung ta yang pertama ni akan menjadi apa? Akan menjadi sakinah. So bila sakinah berlakunya iltiqa' sakinah di antara huruf lin dan juga huruf ta ni. Tapi disebabkan ta ini adalah ta yang apa kita kata musyaddadah, so dibenarkan untuk iltiqa' sakinah kat situ. Tak perlu kita nak tahrik ataupun kita hadaf. Faham tak? Boleh? Boleh Kita Ustaz. akan tengok yang bawah ni. Boleh Boleh. Okey. Boleh. So sekiranya fa inil taqa sakinan fi ghairi hadhihi al-mawadhi'. Sekiranya yang tempat yang tiga tadi kita sebut ni, okey? Ketika waqaf ke ataupun ketika kita nak kira ataupun kita nak kita nak sebut alif ba ta sa jim ha kha tu kan, ataupun bertemu yang ni lin ni dengan musyaddad ni, pada tempat selain tu kita perlu buat sesuatu. Contohnya yang pertama antara kita punya solution dia untuk mengelakkan iltiqa' sakinan, hudhifal awwalu in kana maddan. So qul tadi dia kata qul. Dia ambil perkataan qul. Sebenarnya qul ini asalnya adalah macam ni kot. Sebab alif tu bukan asal dia. Alif yang qala tu bukan asal.
Alif tu bukan asal daripada kulin. Nanti ibdal dan i'lal kita akan tengok. Sana. So asal dia macam ni. Fi'il amar kan kita kena matikan lam dia. So kat sini ada iltiqat sakinah yang berlaku. Iltiqat sakinah yang berlaku kat sini. Disebabkan situasi ni bukanlah situasi di mana dibenarkan untuk iltiqat sakinah, maka kita perlu buat sesuatu. So sekiranya begini dan huruf pertama itu adalah huruf mad, kita perlu hazafkan dia. Kita perlu hazafkan dia, jadilah tinggal kul. Jelas Nampak? Nampak Ustaz? Alright. Itu yang pertama, hudifal awal in kana maddan wa harrik in kana ghairi mad. Yang ni yang kita biasa kan, yang kita biasa bincangkan tentang yang ini. Yang kedua ni. Contohnya dalam Quran Uzairun ibnullah kan. Dia bukan nak kata Uzair tu adalah anak kepada Allah, tak, dalam ayat Quran tu. Kat sini yang biasanya harrik in kana ghairu mad. Sekiranya bukan huruf pertama itu adalah bukan huruf mad, maknanya kita perlu letak baris. Contohnya ukhrujil an. Ukhrujil an. Asalnya adalah ukhruj al-an. Al-an. Ukhruj al-an. Ukhruj al-an. Okay, sorry. Yang ni dia baris mati. Yang ni pun baris mati. Dia ambil lam ni lah. Ukhrujul an. Sebab kan ada iltiqat sakinan kat situ, maknanya perlu kita buat something lah. Yang pertama sebab dia bukannya tempat dibenarkan untuk iltiqat sakinan. Dan kedua, kita kena cari solusi. So solusi dia kat sini sebabkan huruf yang pertama itu adalah bukannya huruf mad. Jadi solusi yang adanya lah kita perlu letak baris. Okay, letak baris. Jadi ialah ukhrujil an. So, jelas kot? Okay? Jelas Boleh? Boleh Ustaz. Alright. Kalau boleh, saya teruskan kepada tajuk yang terakhir untuk malam ni. Saya minta izin kepada penganjur untuk kita panjang sikit. Lebih sikit lah daripada 10.30. Boleh penganjur? Tafadhal. Okay Alright. Ada siapa nak baca? Nak baca. Tafadhali. Hamzatul wasli hiya hamzatun zaidatun yatawassalu biha ila al-bada'i bis-sakini fa idhhab wa hiya fil kitabati tusbitu ala kulli halin walakinnaha fi nutqi tusbitu ibtida'an wa tusqat waslan fa idhhab wa ya Muhammadu idhhab wa numayyizu baina hamzatil wasli wa hamzatil qat'i bi wad'i harfi qablahuma بوضع حرف قبلهما كالواو فإن اتقنا بالهمزة فإن اتقنا بالهمزة فهي همزة قطع فهي همزة قطع كوأكرم وأساعد وأذن وإن لم ننطق ننطق. فإن لم ننطق بالهمزة فهي وصل نحو واذهب وانطلق واستخرج وهمزة الوصل تكون في ألف لام من الحروف كالرجل وفي الأمر من الثلاثي كإذهب وفي الماضي والأمر والمصدر من الخماس والسداسي كانطلق وانطلق وانطلاقا واستخرج واستخراجا. Apa ni? Istikhrajan. Salah tu.
Okay. وفي عشرة أسماء سماعية. Betul ke Ustaz? Asma tu baca asma'in. Asma'in. Asma'in سماعية. Sama'iyah. وهي اسم وابن Asma. Sorry, asma. Wafi asyarita asma. سماعية وهي اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويمن واستن. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih kepada kita nak tengok dia punya ni lah. Ini hukum imla'i dengan hukum sauti lah. So kita menulis dan kita menyebut. Hamzah wasal ni sebenarnya adalah satu hamzah zaidah sahaja. Nampak? Itu dia ditambah sahaja. Kenapa ditambah? Supaya perkataan yang bermula dengan sakin itu kita mampu bunyikan dia. Ada kaedah kata huruf Arabiah tidak boleh bermula dengan huruf yang berbaris sakinah. Jadi kita kena cari satu solusi dan kita letaklah hamzah wasal. Contohnya idhab. Gitu. Okey, idhab. Sebab tu asalnya adalah dhab. Tapi dalam Arab punya kaedah Arab fusha, kalau Morocco tak ada masalah. Morocco memang dia suka sukun banyak, ketub. Dan uktub dia tak panggil uktub, dia ketub. Ya Allah ketub. Macam tu. Okey, itu secara dasar kenapa wujudnya hamzah wasal ni. Wahia fil kitabah, dalam kitabah dari segi penulisan dia akan jelas, akan ada kat situ. Sepanjang masa apa keadaan sekalipun dia akan wujud. Tetapi walakinha fil nutq. Okey. Dalam untuk note tu dalam sebutan kita ketika mana perkataan tersebut berada pada permulaan jumlah. Okey, contohnya kat sini kita ada idhab anta kat situ kan. Idhab anta. Idhab tu adalah perkataan yang berada pada awal jumlah, maka kat situ hamzah wasal tu kita wujudkan dia. Kita subutkan dia. Okey? Tetapi sekiranya dalam keadaan wasal, contohnya wadhab, dari segi sebutan seakan-akan dia tak ada. Okey? Wa ya Muhammad idhab, contohan. Ya Muhammad idhab. Sorry. Ini idhab ni yang tadi. Yang kedua ni sekiranya dalam keadaan wasal. Wa ya Muhammad idhab. Okey, itu saya rasa jelas, tak perlu saya nak tanya. Wa numayyizu baina hamzatil wasli wa hamzatil qat'i bi wad'i harfin qablahuma. So macam mana kita nak bezakan di antara adakah hamzah itu hamzah wasal atau hamzah qata'? Kita hanya letaklah satu huruf sebelum dia. Letaklah satu apa-apa huruf sekalipun yang boleh kita nak nampak benda tu tidak nak jadikan benda tu wasal bukannya ibtidak. Perkataan tu jadi wasal bukannya ibtidak. Contoh kita ambil, kita letaklah huruf waw. So sekiranya bila kita sebut perkataan tersebut dan hamzah itu berbunyi, contohnya wa akhrim, wa usa'id, wa udhunun, maka itu adalah dipanggil sebagai hamzah qata'. Tetapi sekiranya kita letak waw kat depan perkataan tersebut dan hamzah tersebut tak dibaca, contoh wadhab, wantaliq, wastakhrij, maka itu adalah hamzah wasal. Okey, itu dia. Dari segi sebutan macam itulah. So lepas ni kita dah belajar ni, saya harap lepas ni siapa yang baca, kalau nampak hamzah wasal, bacalah macam hamzah wasal. Itu. Alright. So hamzah wasal ni berlaku kat mana?
Okey, yang pertama berlaku pada alif lam minal huruf karrajul. Karrajul. Okey. Kiranya alif kat depan tu itu adalah alif. Adalah hamzah wasal. Dan juga fil amr min ats-tsulathi fi'il amr daripada fi'il sulasi idhab. Okey, ukhruj itu fi'il sulasi. Udkhul. Dan juga wa fil madhi wal amr wal masdar min al-khumasi wa sudasi. So untuk khumasi dengan sudasi, okey, sama ada dia madhi, amar ataupun masdar, kat situ adanya hamzah wasal. Contoh intalaqa wa intaliq intilaqan, istakhraja wastakhrij istikhrajan. Dan juga pada 10 perkataan ataupun 10 asma' sama'iyah ni. Isim hanya 10 ini sahaja yang hamzahnya adalah hamzah wasal. Ismun, ibnun, ibnumun, ibnatun, umru'un, imra'atun, itnani, itnatani. Okey, iman dengan ustun. Okey. So saya rasa itu sampai situ saja. Wallahu taala alam bissawab. Jadi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala kita akan cuba membincangkan secara, saya rasa i'lan dengan ibdal ni tak boleh kita kena buat satu-satu slow sikit biar nampak sebab dia penting. Ini tajuk yang penting lah, paling penting dalam saraf adalah tajuk i'lan dengan ibdal. Kita akan bertemu, saya tak pasti bergantung pada penganjur macam mana, adakah minggu ni ataupun tidak minggu depan. So tunggu dah khabar daripada penganjur kita. Apa yang salah kurang itu datang daripada kesilapan dan kekurangan saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah SWT. Semoga kita dah berada kat penghujung-penghujung ni. Harapnya apa yang kita belajar pada sebelum ni ada manfaat pada antum semua. Okay. Dan antum semua kena praktik. Tak praktik memang tak ni lah. Tak boleh nak pergi mana lah. Okay. Terima kasih kepada semua siapa yang hadir pada malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Syukran lakum ala hudurikum wa ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Fa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.